Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anarikos. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tiba di Wisma Bapa Malaysia kira-kira jam 10.12 pagi bersama rombongannya dan meluangkan masa lebih kurang setengah jam bersama Premier Sarawak. Sejurus selepas itu, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid mempengerusikan mesyuarat penyelarasan projek-projek kemajuan desa dan wilayah Sarawak yang turut disertai Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid memulakan lawatan kerjanya ke Sarawak selama 2 hari bermula Ahad dengan menghadiri majlis penutupan Hari Gawai Parti Rakyat Sarawak di Sri Aman. Sementara itu, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid memberitahu Majlis Amanah Rakyat MARA melalui anak syarikatnya MARA Liner akan melaksanakan kajian dan menjalankan projek perintis bagi menyediakan perkhidmatan bas henti-henti dan bas ekspres yang menghubungkan Sarawak, Brunei dan Sabah. Beliau berkata walaupun ia tidak memberi keuntungan kewangan secara langsung kepada syarikat tersebut, namun inisiatif ini merupakan satu perubahan besar yang akan memberikan impak sosial kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini beberapa game changer yang telah dicadangkan dan untuk MARA Liner akan dengan segera bukan hanya melakukan kajian kemungkinan tetapi akan melakukan pilot project untuk kepentingan sosial masyarakat keseluruhannya walaupun stage buses ini tidak memberikan keuntungan in term of profitability kepada syarikat tetapi social impact kepada masyarakat tetapi ianya akan dapat ditampung oleh pendapatan bus express ya dan ini merupakan rancangan jangka panjang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat penyelarasan projek-projek KKDW kali yang kedua di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Selain Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan turut menyertai mesyuarat tersebut ialah Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Infrastruktur Insinyur Aidil Lariwu serta Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi. Dalam sidang media sama, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid memaklumkan bahawa lebih daripada 90% daripada perancangan projek yang dibentang dalam mesyuarat pertama sebelum ini telah berjaya dilaksana dan kini hanya kira-kira 10% lagi yang memerlukan tindakan susulan. Ujar beliau, mesyuarat kali ini sangat penting kerana ia membolehkan Kerajaan Sarawak dan kerajaan negeri lain mengetahui secara langsung mengenai masalah yang dihadapi sekaligus mencari penyelesaian yang berkesan dengan memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat. Menjawab soalan media berhubung projek Jiwa Murni pula, jelas beliau ia akan dilaksana mulai pertengahan tahun ini. Mengenai projek-projek bernilai kurang daripada 50 juta ringgit yang akan diserah kepada Kerajaan Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid mendedahkan bekalan elektrik dan bekalan air luar bandar di Sarawak akan dilaksanakan terus oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB dan bukan lagi melalui jabatan lain. Ini merupakan pendekatan-pendekatan yang pada hemat saya penting untuk rakyat Sarawak keseluruhannya dan saya akan melakukan tindakan yang sama untuk Sabah juga dan juga penyelarasan untuk negeri-negeri lain melalui mesyuarat jawatankuasa Max Club di bawah KKDW. Dalam program berasingan, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyampaikan geran berjumlah 10 juta ringgit dari Kerajaan Sarawak kepada 14 buah sekolah persendirian Cina. Geran tersebut disampaikan beliau kepada Temenggung Datuk Vincent Lau Liming di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Bercakap kepada media, Temenggung Datuk Vincent berkata, geran ini amat penting untuk meringankan beban kewangan dan menjalankan operasi harian sekolah tersebut. Expenses, all the administration expenses is supported by the donation
we get from the public, from the community. So with the grant from the Sarawak government, 10 million for the 14 Chinese independent school, it will help very much to lighten the burden of the school, running of the school, particularly the smaller, Chinese schools, the school where the student number is only 100 plus to 200 plus or 300. So because a lot of these schools are actually smaller schools are in rural area or suburban area where it's difficult for them to raise funds from the community, from the public. Justru beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, terutamanya Premier Sarawak yang prihatin terhadap kebajikan sekolah-sekolah tersebut. Berita seterusnya, penanaman kopi mampu memacu pendapatan petani dalam jangka masa panjang. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu, Kerajaan Sarawak sedang memfokuskan kepada penanaman kopi dan akan mewujudkan sebuah pusat pengumpulan dan pembungkusan kopi di kawasan Bandar Baru, Bayor bagi tujuan tersebut. Katanya kerajaan negeri juga merancang membangunkan estet mini kopi dengan anggaran keluasan lebih kurang 1,000 ekar tanah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis makan malam bersama pemimpin Kampung Sitang di Padawan pada Sabtu. Tambah Datuk Dr. Jerib, dengan bekalan kopi dunia yang semakin berkurangan, masyarakat perlu mengambil peluang untuk bersama menanam kopi agar berpeluang menjadi pengeluar kopi yang terbesar di negeri ini pada masa depan. Katanya lagi, melalui program ini, kerajaan dapat membina lebih banyak jalan pertanian untuk membuka tanah-tanah adat Bumi Putera NCR yang terbiar. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Jerib yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung telah meluluskan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM200,000 untuk menaik taraf Balai Raya Kampung Sitang. Manakala sebanyak RM50,000 juga turut diperuntuk di bawah projek kecil luar bandar MRP untuk aktiviti tahunan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sitang. Manakala di Lubuk Antu, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan untuk membangunkan kawasan Lubuk Antu. Menurut Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi, peruntukan tersebut merangkumi dana sebanyak RM2.2 juta masing-masing daripada kedua-dua kerajaan. Mengulas lanjut berkaitan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, beliau memberitahu kerajaan telah meluluskan peruntukan untuk membina baru dan menaik taraf Jalan Engkari, Lemanak dan Sekerang. Beliau mengumumkan demikian semasa berucap dalam program Segulai Sejalai Rakyat Lubuk Antu dalam Malaysia Madani pada Sabtu. Dalam pada itu, Roy turut menyerahkan cek peruntukan kepada 15 penerima untuk membantu dalam menjalankan program kemasyarakatan di kawasan masing-masing. Penerima tersebut terdiri daripada Persatuan Gerempung Induk dan beberapa Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang mana masing-masing menerima geran antara RM1,500 hingga RM20,000. Ke perkembangan sukan. Bengkel dan Forum Sukan Antarabangsa Sarawak SISFO membuka peluang bagi atlet muda Sarawak mempelajari ilmu baharu dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan dalam bidang sukan. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 1 hingga 2 Julai lepas melibatkan seramai 150 orang peserta dari kawasan Kuching, Kota Semerahat dan daerah berdekatan yang lain. Presiden Persatuan Badminton Kuching Dr. Ong Kong Swee berkata program ini bertujuan menyediakan platform kepada golongan muda di Sarawak khususnya dalam sukan badminton untuk mempelajari, berbincang, berkongsi pengalaman dan bekerjasama dengan peminat sukan jurulatih serta individu profesional yang mempunyai pengalaman di peringkat antarabangsa. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan SISFO di Kuching pada Ahad. Pelbagai pengisian telah diadakan sepanjang program ini termasuk ceramah oleh pakar dari dalam serta luar negara serta bengkel sukan badminton bersama legenda badminton negara dan luar negara iaitu atlet para badminton Malaysia Cheh Liek Ho, jurulatih kebangsaan Kuai Karlin dan pemain badminton dari Indonesia Tommy Sugiarto.
Sementara itu, dalam sidang media selepas program, Presiden Persatuan Badminton Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Jahabirdin Mohamed Yunus berkata, inisiatif Sarawak mengadakan program seperti ini boleh menjadi ikutan negeri lain untuk melahirkan lebih ramai bakat muda yang berkecimpung dalam bidang sukan. Itu merupakan satu pendedahan yang bagus bagi pelajar-pelajar yang telah hadir supaya mereka mendapat satu gambaran yang menyeluruh berkaitan dengan sukan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebar fakta, salam UKAS.